Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dan bersyukur dan panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT dapat menyempurnakan majlis yang sederhana tetapi sangat bermakna. Terima kasih kepada Saudari Hanayo, Menteri Belia dan Sukan, Saudara Adam Adli dan Presiden Majlis Olimpik Tan Sri Noza, Saudara Megat, Zainuddin, Presiden Majlis Paralimpik. Saya lihat TTK SU, ada di Majlis Bersuara Kerajaan Negeri dan rakan-rakan yang saya muliakan. Kita biasanya ada majlis yang lebih agak gemilang dari segi tempatnya, tetapi Saudari Hana dia mengambil mesej yang jelas seperti kita. Majlis biar sederhana tapi dia lebih bermakna. Majlis ini diadakan untuk meraihkan dan memberi galakan kepada rakan-rakan saudara-saudari yang telah menunjukkan prestasi yang baik dan beri galakan kepada yang baru supaya dapat berjuang dalam arena sukan, sama ada untuk persiapan sukan negara ataupun Olimpik dan juga Paralimpik. Saya nak mulakan dengan beri satu pengalaman yang menarik. Tentu saya pernah di sini dulu, Menteri Belia dan Sukan, termasuk kebudayaan pada ketika itu, dan banyak saya belajar VL jawatankuasa dan VL anak-anak dalam kegiatan, tetapi ia membantu kita untuk memahami bahawa sukan itu tidak hanya riadah dalam arti kata terbatas. Pengalaman saya adalah kala menemui Alex Ferguson, sudah yang ikuti bola, seorang legendary manager of MU, Manchester United, dalam satu majlis kecil di New York yang diundang oleh mantan naib Presiden Al Gore. Dia menjelaskan tentang olahraga umumnya, sukan, tetapi tentunya bola sepak. Bagaimana dia boleh kumpulkan anak-anak dari pelbagai latar belakang pendidikan, pelbagai kaum, wilayah dan agama, menanam disiplin dan memberikan dorongan kepada mereka untuk secara bertungkus lumus bekerja sebagai satu perjuangan yang sangat bermakna, yang boleh dibanggakan oleh diri mereka, ibu bapa dan keluarga mereka, negara mereka dan kelab yang mereka wakili. Tetapi Alex Ferguson memberi penjelasan yang bagi saya sangat menarik dan saya menimba banyak ilmu dari celoteh singkat beliau dan soal jawab berikutnya. Dia kata, dia mesti ada suatu sikap memahami dan tunjuk kasih sayang dan menghormati kelainan. Kerana dia datang untuk bersama dalam pasukan latihan Manchester United itu ada Kristian, ada Muslim, ada Hindu dan ada yang tidak ada agama. Ada dari Afrika, ada dari Perancis, ada dari England. Ada yang taat dalam menjalankan agama, ada yang tidak menguasai bahasa Inggris dengan baik. Ada yang latar belakang yang sangat kacau dengan gelagat anak-anak muda pada ketika itu, tak disiplin dan sebagainya. Jadi kata dia, saya harus belajar erti kasih sayang. Ada katanya anak muda, kata dia tidak mau berlatih jam 6.30 petang kerana waktu maghrib. Dia kata, apa kena mengenai maghrib dengan sukan? Dia pelajari. Dan rupa-rupanya bagi dia, kalau nak tunjukkan kasih sayang, hormat dan kepercayaan total anak itu kepada dia sebagai bapa, penjaga, pengawal dan jurulatih, dia menunjukkan hemah untuk menghormati hak orang yang beragama.
Begitu juga setengah ada yang mau makan halal saja, ataupun ada yang dari segi budaya yang tertentu. Dan kata dia paling sukar ialah dia kata Ramadan. Dia tak kata Ramadan, ya. Saya kata, what is the problem? What's the peculiar problem? They said you have to adjust the time for practice. Dia dalam hati dia kata, apa hal anak-anak ni nak ajar aku pukul berapa nak berlatih? Tapi bila dia dengar, dia kata, kalau benar dia gunakan amalan dia, solat dia, puasa dia itu untuk memperkukuh disiplin dia, maka dia kata okey, dia boleh buat penyesuaian. Apa yang menarik bagi saya, ini bukan saya pada orang Islam, juga ada yang pahaman tuan-tuan, ada seorang kata dia yang orang Barat tapi agama Buddhis, dan kata dia dari segi, dalam beberapa segi itu lebih strict dalam amalan mereka. Tapi kata dia, dengan cara yang sedemikian dia dapat menawan hati mereka dan memastikan disiplin, latihan yang lebih intensif, kerana anak-anak ini punyai keterampilan, kepintaran, kemahiran mereka masing-masing, tetapi kadang-kadang disiplinnya agak kurang. Ada kadang-kadang parah. Orang dari pedalaman atau desa di Afrika datang, kemudian dengan semua kemudahan dan kemewahan, maka dia kata bagaimana nak kawal mereka supaya tidak keluar malam dan balik tanpa disiplin dengan mabuk dan sebagainya. Alex Ferguson kata, once you win their hearts, you eventually win the game. Jadi dia jelaskan bahawa tugas ini jurulatih anak-anak, ya, ibu bapa, itu tugas pasukan yang mantap yang boleh membawa perubahan. Saudara yang ikuti sejarah Alex Ferguson di Manchester United sudah tahu bahawa ini seorang yang dengan kegigihan, kedegilan dan kerja kuat beliau telah dapat memberikan corak baru kepada satu kelab sehingga cemerlang. Saya masih penyokong Manchester United walaupun dia masih walaupun dalam perbincangan cucu saya asyik kalah saja. Bila tiap kali Manchester United kalah, dia telefon, dia kata, "See, Bapak tu, you were wrong." Jadi susah yang saya sebutkan dalam konteks anugerah sukan negara pada hari ini ialah bahawa untuk menjayakan sukan, kita memerlukan seluruh semangat, kekuatan. Tentunya bagi pihak kerajaan mesti ditambah, diusahakan kemudahan yang lebih baik. Ya, Malaysia harus meningkatkan usaha untuk menyediakan. Saya tadi nak makan susah, Nayu terus berikan. Asalkan saya nak fokus saya makan. Tetapi ini satu contoh seorang menteri yang baik, yang dedicated dan fokus dalam urusan kerjanya. Sebab tu saya pilih dua tokoh muda, Hanayu dan Adam Adli, untuk menerajui dan mengemudi Kementerian Belia dan Sukan, juga sebagai suatu cabaran kepada tokoh-tokoh muda bagaimana mereka dapat mengendali dan memberikan semangat baru kepada anak-anak muda belia dan terutamanya dari bidang sukan. Dan mereka tentunya terpaksa hadapi kerana pemimpin-pemimpin sukan, sebagainya orang-orang besar-besar macam Tan Sri Nurza dan sebagainya. Jadi I say good luck to them. Kerana pengendali dan pengemudi pesawat sukan ini orang yang banyak pengalaman dan kemahiran mereka itu membantu penjawat awam di kementerian, pegawai, dan tentu kita dapat jalinkan hubungan yang lebih akrab dalam bidang ini. So saudara, ada aspek yang kita tidak boleh remehkan dalam bidang sukan. Dan saya dalam
mengenangkan masyarakat Madani ini, sengaja saya ulas pandangan Alex Ferguson kerana dia tidak boleh lari daripada keyakinan. Orang Islam kata akidah dan soal nilai, kerana ini soal perpaduan. Kita mahu kita menang. Anak Malaysia menang. Kalau kebetulan yang Melayu, alhamdulillah. Kalau yang Cina atau Buddhis atau Hindu, kita kata ini satu kegembiraan besar bagi seluruh rakyat. Ini kekuatan kita. Saya juga seperti saudara ada minat sukan-sukan tertentu. Tiap kali menang, kita tidak tanya dia dari Sarawak ke ataupun dari Perlis ke. Kita tidak tanya dia Muslim ke, Hindu ke, Melayu ke, Cina. Kita kira ini kebanggaan bagi negara Malaysia yang tercinta. Jadi sumbangan sukan ini tidak boleh diremehkan. Tentu saya selalu galakkan dari semasa saya muda lagi, sporting spirit. Sometimes you win, sometimes you lose. Tetapi striving for excellence itu memang harus ada motif. Dan kita tidak mungkin strive ke arah kecemerlangan tanpa usaha menjaga kebajikan atlet. Menunjukkan kasih sayang itu maknanya menjaga kebajikan mereka dengan sebaiknya. Sebab itu bila kita dengar satu dua kes keterlanjuran pihak yang diamanahkan untuk menjaga mereka itu, saya setuju dengan langkah diambil oleh Menteri Belia dan Sukan dan juga Menteri Pendidikan untuk memberikan signal yang jelas kita tidak boleh dan mampu tolak ansur terhadap apa-apa tindakan yang mengenai anak-anak yang dalam latihan. Kerana mereka adalah anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan saudara memanfaatkan majlis ini untuk mengucapkan tahniah kepada anak-anak yang dah berjuang. Kalau sudah lihat umpamanya, saya kata telusuri, terperinci susur galurnya mereka. Berapa jam kerja, saya tanya tadi berapa jam tadi salah seorang atlet, berapa jam satu hari latihan? Dia kata 5 jam. Oh, saya kata kalau 5 jam saya pengsan. Jadi kita patut hargai usaha mereka dan mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Di Malaysia kita dah catat beberapa kemajuan, cabaran kepada menterinya dan lebih-lebih lagi pengurusi Majlis Olimpik mesti cuba capai sekurang-kurangnya 1 gold medal in the Olympic Games. Jika tidak, saya dah bagi dah tadi amaran. Kita usaha sebaik mungkin, ya. Kita usaha dan ikhtiar sebaik mungkin dan kita tawakallah lepas itu, ya. Tidak boleh menuntut lebih dari itu. Jadi saya terima baik. Kita mesti cuba dengan sedaya upaya, tidak ada tolak ansur, tetapi kita harus terima kenyataan bahawa dalam apa-apa persaingan kita harus terima baik keputusan yang adil dan bijaksana. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan tahniah kepada rakan-rakan anak-anak yang menang. Selalunya anugerah ini dilakukan oleh Waduli Yang Maha Mulia Dan-Pertuan Agong. Tapi untuk kali ini Dan-Pertuan Agong oleh kerana beliau akan hadir untuk anugerah 2022, maka saya diminta menyempurnakan dan alhamdulillah